Hari ini hari penentuan, hari berlangsungnya acara MyPW Evo. Lebih 20 orang ahli gusti akan berentak di dalam gelanggang bagi menghiburkan penonton yang memenuhi lokasi acara di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Antaranya Syaradiba Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Phoenix. Muhammad Afif Fahmi Mokhtar, Archangel Fifth. Eman Nur Azman, The Kid. Dan Ayas Syaukat Fonseca. Kota Damansara, sebulan sebelum perlawanan. Seperti kelaziman, setiap hujung minggu, pelatih gusti di bawah payung Malaysia Pro Wrestling MyPW memulakan rutin latihan mereka. Setiap minggu, sekurang-kurangnya 3 hari diluangkan mereka untuk berlatih. Ahli gusti ini dilatih Ayas Syaukat Fonseca, seorang jurulatih dan penggusti sepenuh masa. Berusia 29 tahun, Ayas mempunyai minat yang mendalam terhadap sukan gusti profesional sejak daripada usia kanak-kanak lagi. Walaupun time tu masih kecil lagi, tapi bila tengok wrestling tu sesuatu yang sangat menarik. Dua orang watak yang pelik-pelik bergaduh dalam ring. Penceritaan dia menarik, dengan suasana dia yang menarik. Jadi benda tu memang terus, apa yang boleh saya cakap, jatuh cinta lah dengan bidang professional wrestling. So daripada kecil, membesar, sampailah ke sekarang pun memang tetap minat dengan pro wrestling. Berasal dari Kuala Lumpur, Ayas insan yang bertanggungjawab mewujudkan sekolah gusti ini. Minatnya terhadap sukan ini bermula apabila abangnya kerap menyewa pita video perlawanan gusti antarabangsa sejak Ayas berusia 4 tahun. Daripada situ, dia mula mendalami sukan ini dengan azam mahu menjadikannya sebagai kerjaya. Namun begitu, ketiadaan platform sesuai memaksa Ayas berjinak dengan seni mempertahankan diri yang lain terlebih dahulu. Semuanya berubah 4 tahun lepas apabila Ayas berkeras mahu mengubah mimpinya menjadi realiti. Dah tunggu lama sangat, memang tak ada pelopor, tak ada orang yang berani buat sebab sesuatu yang baru, tak ada orang yang passionate enough to start this. Jadi satu hari terdetik pada saya lah, kalau saya tak mulakan benda ni, dia takkan ada kat Malaysia buat selama-lamanya. Tak ada siapa yang akan mulakan. Jadi saya ambil tindakan untuk ciptakan platform tu untuk saya dan juga untuk mereka-mereka yang lain yang ada minat yang sama macam saya. Syaradiba Kamaruzaman antara insan yang mempunyai minat yang sama. Berusia 18 tahun, Syaradiba yang lebih mesra disapa Diba menyertai MyPW sejak awal tahun lalu. Dia seorang yang pemalu, tetapi penyertaannya dalam sukan ini memerlukan Diba membuang sifatnya itu. Waktu mula-mula masuk MyPW, mula-mula rasa tak yakin sebab Diba seorang perempuan yang berhijab. Tapi mereka buat Diba rasa yakin macam diorang pun tak kisahkan sebab Diba berhijab ke tak. Sebab yang penting adalah minat
dan tak ada macam rasa tak hormat ke, dorang semua welcome Diba lah dengan cara yang terbaik. Tak ada dengki. Selepas 2 bulan menyertai MyPW secara rasmi, Diba diberi peluang untuk menunjukkan bakatnya dalam acara Uprising yang berlangsung pada bulan Februari tahun lalu. Menggunakan nama Phoenix di dalam gelanggang, perlawanan pertamanya menentang Scarlet Lid disambut baik penonton. Apatah lagi imej bertopeng Phoenix menambah elemen dramatik dalam persembahan Diba. Sebenarnya kalau boleh Diba tak nak pakai topeng pun. Tapi sebabkan Diba punya imej sambil hijab, kalau tak pakai topeng nampak akan rasa macam pelik lah. So bagi Diba kalau pakai topeng pun why not? Sebab ada je wrestler pakai topeng. Dan bagi Diba wrestler pakai topeng ada mempunyai satu keunikan sendiri. Keunikan ini bukan sahaja membantu Diba diterima penonton. Ia juga membolehkan dirinya bergusti tanpa dihimpit rasa malu. Kini, selepas setahun, Diba mula selesa dan mahu mengembangkan lagi karakter Phoenix supaya dapat menjadi watak lebih holistik. Untuk mencapai matlamat itu, Diba banyak dibantu bapanya, Kamaruzaman Murad. Lazimnya, selepas sesuatu latihan atau perlawanan, Diba akan meminta nasihat dan tunjuk ajar Kamaruzaman yang juga seorang penggiat seni mempertahankan diri. Sebagai seorang bapa, Kamaruzaman tidak menghalang minat Diba dalam sukan gusti. Tak adalah saya cakap saya nak syorkan dia masuk, tapi pasal benda ni kita tengok pada minat dia kan. Jadi saya tengok minat dia ada kat situ. Jadi why not saya pun cakap dalam dekat diri saya, okeylah tak apalah, saya tengok test dulu tengok macam mana. Dia macam mana credibility dia untuk terus apa benda ni. Jadi so far saya tengok okey, tapi dia cuma kena tahu dulu ciri dia. Ciri-ciri dia kan, pasal dia seorang perempuan. Jadi jangan lupalah sifat seorang perempuan tu dia kena ada juga, selain daripada dia nak bergusti macam lelaki. Tapi tak heranlah pasal sekarang mana-mana pun perempuan pun boleh buat macam lelaki, dia pun boleh buat sukan macam tu. Yang lagi dia kena tahu dia punya tahap lah. Hubungan anak keempat daripada 5 beradik ini dengan bapanya semakin akrab sejak Diba mula bergusti. Sebagai bapa, Kamaruzaman kadang-kala risau melihat Diba beraksi di dalam gelanggang. Tetapi dia tahu Diba cekal dan mendapat latihan mencukupi untuk bertarung dengan ahli gusti lain. Kita akan tengok, saya akan pantau dia. Kalau dia nak buat 10 masa ni, kadang-kadang kita tak tahu benda tu boleh pergi sampai mana. Pasal sukan wrestling ni masih baru lagi di Malaysia. Tengok macam mana. Jadi kalau dia minat itu sebagai hobi dia, it's okay. Tapi kalau dia boleh kata bawa sebagai kerjaya pun, it's okay. Kru Majalah 3 turut berpeluang merasai sendiri pengalaman bergusti di dalam gelanggang sebenar. Dalam sukan gusti ni, ia terbahagi kepada 2 kamp, iaitu kamp skeptik yang melihat sukan gusti ini sebagai satu pembohongan semata-mata, ataupun kamp peminat tegar sukan gusti yang mahu sukan ini dihormati seperti sukan-sukan elit lain. Antara peminat tegar sukan gusti ini ialah Afif yang juga seorang ahli gusti profesional di MyPW ini. Jadi Afif, saya difahamkan ada teknik-teknik tertentu yang untuk yang dapat menurunkan risiko kecederaan ataupun
kesakitan kepada oponen ataupun lawan seseorang ahli gusti tu. Jadi katakan saya nak tampar atau tumbuk Afif. Apa teknik yang diperlukan? First sekali, kita kena tahu gusti ni dia ada safe spot dia, iaitu dada dan tangan ni. Orang kata mid to mid lah. Sebab dia akan produce sound yang kuat dan dia tak akan menyakitkan kita punya opponent. So Bunyinya lebih kuat daripada apa yang kesakitan yang saya rasa. Jadi Afif, saya merupakan seorang peminat tegar lah, boleh dikatakan. Ahli gusti terkenal, Hulk Hogan. Saya suka leg drop dia. Jadi boleh Afif tunjukkan dengan teknik-teknik yang betul untuk mengelakkan kesakitan atau kecederaan kepada oponen tu, pada pihak lawan tu. Boleh Afif tunjukkan leg drop Hulk Hogan ni? Boleh? Sikit je sakit. Saya rasa lebih sakit Afif. Itulah dia teknik-teknik yang dilakukan oleh ahli gusti ini untuk menghiburkan peminat-peminat sukan gusti. Muhammad Afif Fahmi Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Afif mula menceburkan diri dalam bidang gusti sejak penghujung tahun 2015. Berasal dari Alustar Kedah, Afif mendapat peluang untuk menyertai MyPW selepas memenangi sebuah pertandingan gusti lengan. Kejayaannya itu membolehkan Afif mendaftarkan diri untuk belajar sukan gusti secara percuma selama 3 bulan. gusti ni orang kata macam alah senang je benda ni, dia pun tak pernah cuba. So first time aku masuk sini, aku letak level yang mana okey, sukan ni susah. So masuk sini memanglah excited mula-mula. Sebab boleh jadi wrestler kan. Kat Malaysia ni mana nak ada. Dan boleh jadi antara yang terawal pula tu. Siapa je tak suka. Tapi dalam masa sama, kita stay humble dan kita buat je apa yang coach bagi. Jangan cakap banyak. Berusia 24 tahun, Afif seorang pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang komposisi muzik dari sebuah universiti tempatan. Seiring dengan minatnya terhadap gusti, minat Afif dalam bidang muzik dipupuk sejak daripada kecil lagi. Oleh sebab itu, dia memilih untuk mendalami gitar klasikal sebagai alat muzik utamanya. Klasikal gitar ni, satu, dia boleh perform secara solo. So, okey, muzik ni semua orang tahu. Dia adalah, dekat Malaysia ni kalau nak main muzik, kena ada band. So, nak pergi jamming, nak gather 5 orang sekali dalam satu masa, bukan benda yang senang lah. So, klasikal gitar adalah instrumen yang kita boleh main secara solo dan boleh belajar dengan sendiri lah. Dan lagu dia pun sedap juga. Selain bergelar pemuzik sepenuh masa, Afif juga berkongsi ilmu di dada dengan menjadi seorang guru di sebuah sekolah muzik di Ceras. Ia sebahagian usaha Afif mencari rezeki dalam mengharungi ranjau hidup berjauhan daripada keluarga di ibu negara Kuala Lumpur. Bergelar seorang guru muzik juga memberi kepuasan tersendiri kepada anak kelima daripada 6 beradik ini. Bila dah ada ilmu tu, mungkin sebab abah dulu cikgu juga. So, niat nak mengajar orang tu tinggi. Bila kita dah ada satu ilmu tu, kita rasa macam nak kongsi dengan orang. So, sebab itulah saya pilih nak jadi cikgu muzik. Sebab nak share ilmu pasal muzik tu dengan semua orang. I am the king of the cruiserweight! Eman Nurazman, ahli gusti termuda dalam kalangan rakan-rakannya di MyPW. Baru berusia 16 tahun, Eman antara ahli gusti terawal menyertai pusat latihan kendalian IS ini.
Sejak 3 tahun lepas, latihan seperti dilaluinya hari ini sudah menjadi rutin bagi Eman. Usia muda dan berhadapan dengan lawan yang lebih besar daripada dirinya tidak langsung melemahkan semangat Eman. Saya suka physical aspect dia, suka macam mana dia lompat-lompat lah macam Rey Mysterio kan. And also the way they wrestle and the way they dress is like very colourful, larger than life. It's like superheroes. And I want to be like one of the superheroes to like smaller kids and also a good role model in wrestling for them. Eman mula meminati sukan gusti selepas secara tidak sengaja menonton sebuah perlawanan di kaca televisyen ketika pulang ke kampung halamannya pada usia 8 tahun. Sejak daripada itu, dia jatuh cinta dengan aksi memukau dan mendebarkan penggusti antarabangsa. Penubuhan MyPW pada 2014 umpama bulan jatuh ke riba buat Eman. So masa tengok-tengok rope oh, okay, senang-senang lah. Macam okay buat kat katil macam sama lah macam trampolin. Masuk jatuh, aduh senak. So apa wrestling ring ni bukan macam katil lah. Dia memang plywood dengan padding sikit menipis je. So you jatuh memang sakit. Orang tengok fans memang tak tahu kalau sakit ke tak, tapi masuk ring tu memang understand lah. Terus every wrestler belajar ni, train ni memang sakit. So transition dia macam susah sikit lah for the first year, tapi sekarang macam dah biasa lah. Eman seorang pelajar sebuah sekolah antarabangsa di ibu negara. Usai sesi persekolahan, sukan gusti ialah pengisi masa yang dicari Eman. Saya selalu main wrestling dengan kawan-kawan dekat katil lah. Sampai katil rosak lah. Tu lah kena marah mak, tak apalah. Saya suka wrestling ni gila lah sangat. Sampai nak jadi wrestler juga. Nak represent Malaysia untuk in the WWE ke other wrestling companies in America or anywhere else. I want to bring a name for Malaysia. So cakap, oh kat Malaysia memang ada professional wrestler. Because country lain ingat, Malaysia mana ada orang tengok wrestling ke, mana ada wrestler kat Malaysia. So saya nak prove them wrong lah. Kegilaan anak muda ini terhadap sukan gusti boleh dilihat daripada koleksi figura ahli gusti terkenal yang diletakkan Eman di dalam sebuah bilik khas di rumahnya. Koleksinya ini amat berharga bagi diri Eman. When I started to be a wrestling fan, I see on Facebook or YouTube with people having a lot of these figures. And also, oh yeah, that looks really nice in my room. I wonder if I can find that in Malaysia lah. So cari kedai-kedai banyak, Toys R Us lah, other shops, and then jumpa lah, memang jumpa tapi mahal gila. So I have to save up a lot and then a few weeks to save up for one of these action figures. So I think in the span of 2 years, I got to collect more than 15, I think. And if I were to sell all of this, it would make me a fortune. Sukan ni dia bukan macam sukan-sukan lain lah. Dia perlukan kerjasama, dia perlukan relationship yang bagus antara satu sama lain. Walaupun baru bertapak di Malaysia, gusti profesional sudah wujud sejak kurun ke-19 di benua Eropah. Penghujung kurun ke-20 menyaksikan gusti berkembang pesat di serata dunia melalui siaran program WWE di kaca televisyen. Namun, perkembangan ini hadir dengan stigma bahawa sukan berbentuk hiburan ini tidak lebih daripada satu usaha memperdaya penonton. Salah satu persepsi publik terhadap pro wrestling yang paling klise ialah wrestling ni tipu. Wrestling ni berlakon je. Alah tak ada apa-apa lah, orang tu berlakon je. Alah tak sakit pun. Itu semua bohong belaka. Bohong belaka sebab mereka tak pernah lalui latihan yang kita alami. Mereka tak pernah masuk dalam gelanggang, mereka tak pernah buat persembahan. Mereka tak tahu yang professional wrestling ni sebenarnya adalah sejenis seni yang menggabungkan elemen-elemen atletik dan juga showmanship. Tak ada sukan lain, tak ada seni lain dalam dunia ni yang memerlukan seorang tu menjadi seorang showmanship yang berkarisma dan seorang atlet yang berkebolehan dalam semua arah.
Gusti Profesional sebuah sukan yang menerapkan elemen realiti alternatif. Realiti alternatif ini dikembangkan melalui pembawakan karakter dan jalan cerita berunsur fiksyen. Ia satu keunikan yang hanya ada pada sukan Gusti Profesional. Saya tak malu nak mengaku yang professional wrestling ni is scripted. Setiap benda yang berlaku sudah ditentukan. Siapa menang, siapa kalah, dah ada penentunya. Ceritanya dah ada penentunya. Jadi sebab professional wrestling ni adalah seni persembahan. Seni persembahan yang cuba menjual konsep combat dengan elemen-elemen drama. Jadi drama-drama yang kita masukkan dalam perlawanan ni akan membuatkan apa yang kita buat ni lebih menarik kepada penonton. Sebagai pelopor Gusti Tanah Air, Ayaz dan aktiviti berunsur ekstrim tidak dapat dipisahkan. Kerana itu juga, Ayaz turut bekerja sebagai seorang pelakon lagak ngeri sejak sedekad lalu. Setakat ini, Ayaz sudah membintangi hampir 20 filem tempatan. Bila kita disuruh untuk buat benda seperti terjun bangunan 13 tingkat ataupun berdiri sebelah letupan ataupun kena tembak ataupun main dengan api ataupun kena hempas atas meja. Benda-benda ni bukan senang untuk terima, terutamanya untuk orang-orang yang tak menjalani latihan. Jadi nombor satu sebagai seorang stuntman memang kena berani. Kalau tak ada keberanian memang tak boleh pergi mana dah. Bila tengok wrestling dia membentuk personality saya supaya menjadi lebih lasak, menjadi lebih sihat, nak menjadikan tubuh badan yang lebih sasa. Jadi secara tak langsung memang saya mengakulah yang professional wrestling juga adalah salah satu penyebabnya saya menjadi minat terhadap bidang stunt. Bergelar ahli Gusti Profesional dan pada masa yang sama seorang pelakon lagak ngeri memerlukan Ayaz berada pada tahap fizikal paling optimum. Disebabkan itu, aktiviti mengangkat berat di gimnasium menjadi pilihannya bagi mendapatkan bentuk badan sasa. Lazimnya Ayaz akan ke sini 3 kali seminggu. Untuk menjadi seorang ahli gusti, perlu ada ketahanan fizikal dan mental. Kita latih seperti atlet yang elit. Mana-mana sukan pun, tak kira lah wrestling ke bola sepak ke apa, tanpa latihan memang tak boleh pergi mana. Walaupun kita ni rasa diri kita kuat, walaupun kita rasa diri kita mempunyai tahanan fizikal yang power, atletik. Tapi bila kita nak mulakan sesuatu, kena buang ego, kita kena start belajar daripada bawah hingga ke atas. Bermula daripada bawah, itulah yang dilakukan Diba bagi merealisasikan impiannya bergelar penggusti profesional sepenuh masa. Setiap pagi, Diba akan ke taman berhampiran rumahnya untuk beriadah dan meningkatkan stamina dengan berlari. Biar tubuhnya genit, bak kata pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Yang sebenarnya Gusti Profesional ni sangat susah. So, yang pertama nak kena jaga makan. Lepas tu nak kena fit, nak kena jaga fizikal juga. Lepas tu nak kena bagi komitmen yang cukup, yang bagus. Sebab Gusti ni bukan mudah seperti orang yang sangka. Sebab kita pun train macam atlet lain, makan pun macam atlet lain, sakit pun macam atlet lain dan pulih pun sama seperti atlet lain. Dan Diba rasa kalau orang nak anggap benda ni macam orang kata fake kan. Bagi Diba, biarlah orang kata apa sebab apa yang Diba tahu, yang Diba belajar bukan mudah apa yang seperti orang cakap. Sehari sebelum acara MyPW Evo. Hari ini, penggusti yang akan beraksi esok sibuk menyiapkan gelanggang perlawanan. Sikap bergotong royong ini satu lagi elemen penting dalam mewujudkan persekitaran harmoni di antara penggusti. Memang setiap event macam ni lah kami semua. Kami yang gather ramai-ramai, angkat gelanggang daripada DC, bawa mai sini, buka angkat ring, pasang dan perform. Balik pun benda yang sama kami buat. Memang dari dulu macam ni. Sukan ni dia bukan macam sukan-sukan lain lah. Dia perlukan
kerjasama, developkan relationship yang bagus antara satu sama lain. So dengan macam ni lah, kita akan, orang kata ukuh tu dia lebih terjalin, dia lebih rapat lagi. Sebab kita angkat besi sama-sama, kita pasang sama, kita belajar pun sama-sama, kita lawan pun sama-sama. Selesai memasang gelanggang, Eman dan rakan-rakannya dikejutkan dengan berita bahawa tiket bagi menyaksikan perlawanan mereka esok telah habis dijual. Ia bermakna lebih 400 hadirin akan memenuhi ruang dewan bagi memberi sokongan dan menonton aksi mereka. Namun, ini bukan kali pertama mereka akan bertarung di hadapan orang ramai. Mereka sudah bersedia untuk memberikan aksi terbaik. Untuk perlawanan esok, sebenarnya dia dah lama dah siap. So, untuk yang dalam masa terdekat ni, macam biasalah, jaga makan, diri tu jaga, jangan pergi jatuh sakit. Dia dah tak pikat sangat untuk diri sendiri. Dia more tu nak jalan ke event. Diba rasa takut dan nervous. Yang takutnya takut Diba tidak boleh buat persembahan yang baik. Selamat datang dan terima kasih kerana menonton siaran MyPW Evo hari ini. Our opening contest for MyPW Evo is a singles match scheduled for 1 fall. Perlawanan pertama kita hari ini, jago Singapura di area sniper Nick akan menentang The Kid. At 68 kilograms, the area sniper, The Kid ni datang dengan reputasi sebagai flying wrestler. Budak muda ni memang suka terbang. Sebelum ni dalam acara Reckoning, The Kid menewaskan Daryl Wong dalam perlawanan yang cukup mendebarkan. Siapa boleh lupa springboard RKO yang dia buat? Saya rasa sebab itulah dia mendapat perhatian pencari bakat dari WWE hari itu. I feel overwhelmed that they were to choose me, but since due to me being 16, they had to decline. And it's a bit of a shame, but I think I'm still under their radar and they would constantly look at my progress. So until I'm 18, hopefully I would get picked again by them when they come back down or if they ever email me again. The Kid dan Nick cuba menaikkan semangat penonton di situ. Reversal daripada Nick. Serangan daripada Nick tidak bertahan lama nampaknya. The Kid bangkit kembali. Nick cuba pin The Kid. Berjaya ditidakkan berjejaka 16 tahun itu. The Kid cuba melompat daripada tali. Berjaya dia elakkan Nick. Satu gerakan menarik daripada Kid. Penonton terhibur nampaknya dengan gerakan itu. The Kid menolak Nick keluar gelanggang. Perlu diingatkan, Nick ada sehingga kiraan 10 sahaja untuk masuk semula. The Kid melayang keluar dengan dive yang cantik. Springboard RKO daripada The Kid. Ya, The Kid menang. For now, as a pro wrestler, I think I consider myself still as a beginner because I have a lot to learn. But I think over the years, for me gaining more experience with wrestling international wrestlers, I think I would consider myself being able to wrestle in countries like Japan, hopefully, or United Kingdom before I make it to America in the WWE.
Phoenix bangkit daripada abu. Hari ini dia akan turun menentang Poppy dan Alexis Lee, dua seteru utamanya. Phoenix ni nampak je badan kecil, tapi kecil-kecil cili api. Diba rasa takut dan nervous. Yang takutnya takut Diba tidak boleh buat persembahan yang baik untuk buat diorang, sebab diorang beli tiket untuk tengok kita lawan, dan takut tak boleh berikan persembahan yang terbaik. Grapple yang cantik daripada Alexis Lee. Reversal daripada Phoenix pula. Nampaknya penonton suka dengan gerakan itu. Handlock daripada Phoenix. Pusingan yang menarik daripada Alexis. Giliran Alexis pula nampaknya untuk mengunci tangan Phoenix. Saling berbelas serangan mereka di situ. Phoenix dibaling keluar oleh Poppy. Phoenix nampak seperti mengalami kesakitan nampaknya. Apakah dia mampu bangkit? Alexis berjaya mengelak serangan Poppy. Nampaknya Phoenix dah dapat berdiri. Dia cuma perlu masa je untuk masuk ke gelanggang semula. Terbang! 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 Top rope cross body oleh Phoenix. Alexis terkena di situ. Phoenix cuba pin. Adakah ini tiba masanya untuk dia menang? Poppy menarik Phoenix. Dan sekali lagi Phoenix dibuang keluar. Dengan Phoenix di luar, ini masanya Poppy untuk tidak. Poppy cuba pin. Poppy menang. Phoenix nampak kecewa. 2 kali dibuang keluar gelanggang. Tapi itu bukan penghabisan. Saya pasti Phoenix akan bangkit membalas dendam tak lama lagi. Diba rasa puas dan Diba rasa macam Diba dah dapat apa yang Diba nak, iaitu gusti dalam ring, dalam halayak ramai. Peminat semua dapat, Diba rasa Diba dapat sampaikan apa yang cuba untuk disampaikan dalam perlawanan tu. Diba minat benda ni, kalau boleh Diba nak jadikan dia sebagai kerjaya. Apa yang Diba inginkan adalah untuk seorang wrestler wanita daripada Malaysia ini dapat mengangkat nama negara di Amerika, Jepun ataupun di serantau Asia. Ini si Archangel Afif, pemegang tahta MyPW WrestleCon. Siapa lawan berani yang mencabar Afif untuk kejuaraan ini? Atau adakah WrestleCon akan kekal di All-Star, disimpan oleh pemuda utara ini? Karakter aku dalam gelanggang sebenarnya adalah sama dengan real life. Karakter aku adalah seorang budak kampung yang mana asal daripada Kedah Utara. So, tak ada apa yang beza sangat pun dengan diri aku yang sebenar dan karakter aku. Cara aku cakap, cara aku buat promo, cara aku berjalan, berlawan, semuanya memang diri aku sebenarnya. Nampaknya Max Cola yang berani menyahut cabaran Afif. Kelihatan Afif seperti tidak dapat melakukan apa-apa melawan semula serangan Max Cola ni. Cubaan
Cubaan corner clothesline daripada Max Caller berjaya dipatahkan Afif. Max Caller scram kaki Afif yang baru pulih daripada kecederaan. Sekali lagi kaki Afif menjadi mangsa. Afif cuba melakukan choke slam pula. Tapi nampaknya berjaya dipatahkan Max Caller. Leg lock daripada Max Caller. Afif cuba mencapai tali. Max Caller perlu menghentikan serangan submissionnya. Ya, Afif berjaya bangkit. Giliran Afif pula untuk menyerang. Suplex daripada Afif. Dia masih lagi tak mampu untuk menewaskan Max Caller. Memang kena sungguh dengan namanya. Afif cuba mendapatkan tenaga daripada sokongan penonton. Hang tak boleh nak power dekat satu bahagian je. Hang tak boleh nak bagi dekat dalam stamina, strength. Tapi bila atas gelanggang, takut nak perform depan orang. Bila crowd puji hang, hang tak tahu nak buat apa. Hang kena ada dua-dua tu balance. Aku pun sebenarnya start dari awal agak awkward juga bila nak duduk depan orang ramai. Dan dari situlah belajar nak overcome benda tu. Cuba nak jadi se-atletik yang mungkin. Cuba nak jadi agile yang mungkin. Dan cuba nak jadi seorang wrestler yang berkarisma. Apakah ini masanya untuk choke slam daripada Afif pula? Max Caller cuba melakukan headlock dengan kakinya di situ. Apa pula yang Afif lakukan? Choke slam! Choke slam! Afif pertahankan kejuaraan dia di situ. Setinggi mana aku nak capai, itu terpulanglah apa yang Tuhan tulis. Tapi kalau tanya diri aku sedalam-dalamnya, aku nak pergi setinggi yang mungkin. Aku train nak jadi pro wrestler yang paling berjaya lah. So harapan aku nak belajar setinggi yang mungkin dan aku akan menjadi seorang wrestler yang boleh dikenali ramai, yang boleh bawa sukan ni daripada orang nampak macam Gusti tu apa, sampai orang respect serespect-respectnya. Baiklah, perlawanan terakhir pada malam ini. Shaukat The Nusantara Prince akan bertemu Greg Glorious dari Singapura untuk merebut kejuaraan MyPW World 2 Regional. Shaukat melontar Greg Glorious. Close line dari Greg. Reversal pula daripada Shaukat. Giliran Shaukat untuk menyerang nampaknya. Siapa menang sampai kalah ni pun bukan ditentukan secara rawak ke apa. Dia ada banyak faktor yang dipertimbangkan, seperti contoh how hardworking that person is, skill dia bagus macam mana, populariti dia bagus macam mana, karisma dia macam mana. Ada banyak faktor yang membuatkan penulis skrip ni tentukan siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang menang, siapa yang kalah. Drop kick daripada Greg. Apa pula ni? Apa ni? Malaysian Mafia Gotham dan Komisioner Dante masuk ke Dewan. Apa motif mereka ni? Adakah mereka masih menaruh dendam dengan Shaukat akibat kes di WrestleCon dulu? DDT dari Greg. Ya, Greg Glorious menang. Memang tak adil nampaknya. Gotham dan Dante mengganggu perlawanan.
Oh, Gautam membelasah Shaukat dan Greg. Apa yang jadi ni pula? Greg dan Shaukat bergabung membalas pukulan Gautam. Itulah yang terjadi bila diri dikhianat ya. Hei, satu lawan satu lah. Ya, biar kalah pun tapi Shaukat nampaknya tak begitu kecewa. Mungkin puas hati dapat belasah Gautam tadi. Saya bangga seorang yang daripada umur kecil lagi nak jadi pro wrestler. Akhirnya 29 tahun baru dapat cakap yang saya ni full time wrestler. Berapa ramai orang yang boleh dalam dunia ni yang boleh cakap dia orang capai their childhood dream. So macam saya memang dah laser target daripada kecil sampai dah tua nak jadi pro wrestler. Saya kerja keras untuk capai impian saya. Baiklah, terima kasih kepada semua penonton. Sampai kita jumpa lagi dalam acara akan datang. Mereka pelopor Gusti Tanah Air. Menaruh badan mengharungi kesakitan demi sukan yang dicintai. Biar dipandang enteng, mereka tahu masih ada yang mahu menonton. Kerana itu, selagi kudrat diperlu, pelopor Gusti ini akan terus berbakti di dalam gelanggang.